Baik. Nak tahu kita ni orang bahagia ke orang tak bahagia? Orang bahagia ni maksud dia orang ahli syurga. Nak tahu kita ni ahli syurga ke tak ahli syurga? Maka kata pengarang kitab ni tengok. Tengok macam mana kita dapat dorongan untuk buat amal soleh. Kalau kita ni jenis minat buat amal soleh, itu tanda-tanda ada dah tu, tanda-tanda ahli syurga, tanda-tanda kebahagiaan. Tapi kalau apa nama suka sangat buat jahat, itu tanda-tanda kecelakaan. Ini berdasarkan hadis Nabi. Baik. Jadi yang kita mohon kepada Allah Ta'ala hari-hari, ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita solat tu, tunjukkan kepada daku jalan yang lurus. Itu adalah dia panggil hidayah at-taufiq, nama dia. Sebab hidayah ni ada beberapa jenis. Yang pertama dia panggil hidayatul ilham. Hidayatul ilham ni petunjuk ilham yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Contoh, dia juga dipanggil hidayatul fitri, hidayah fitrah, hidayah semula jadi. Contoh, penyu. Bila dia menetas saja, telur dia menetas, dia keluar saja, dia terus menuju ke laut. Dia tak menuju ke hutan. Soalannya siapa dia ajar dia supaya menuju ke laut? Dia tak masuk sekolah apa tu, tapi dia terus tuju ke laut. Itu dipanggil hidayatul ilham. Ilham, Allah ilhamkan untuk dia. Kalau kita tengok lebah, dia buat sarang. Dia buat sarang lebah. Macam mana dia buat dengan kemiringan, condongan dia 8%. 8% condong. Orang dah kaji dah. Macam mana dia boleh buat secara condong 8%? Sebab bila tak condong, nanti dia bubuh madu tu akan meleleh keluar. Tapi bila condong sikit, dia tak meleleh keluar. Semua sarang-sarang lebah, kecondongan dia adalah sebanyak 8%. Dia buat. Siapa dia yang bagi ilham pada dia? Sedangkan dia tak pernah belajar tajuk sudut di mana-mana sekolah, tapi dia boleh buat. Itu dia panggil hidayatul ilham. Ilham fitri dia panggil. Sebagaimana juga seorang bayi, tak kira lah bayi tu Islam ke tak Islam, bila dia sakit, dia akan menangis. Siapa dia ajar dia menangis? Ataupun bila dia lahir saja, mak dia letak mulut kat tetek tu, dia tu hisap. Siapa dia ajar dia hisap? Itu dia panggil hidayatul ilham. Yang ni semua orang ada, Islam ke tak Islam ke. Yang kedua dia panggil hidayatul irsyad. Hidayah petunjuk, hidayah bimbingan, petunjuk bimbingan. Hidayatul irsyad ini ialah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pada pendakwah-pendakwah. Macam mana? Dia tolong bimbing bagi tahu. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Kamu wahai Muhammad boleh bagi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksud dia boleh bagi petunjuk, boleh bimbing tunjuk. Tunjuk ini jalan benar, ini jalan salah. Okey, tu dia panggil hidayatul irsyad. Dia tolong bagi tahu, macam ni jalan ke syurga. Macam ni jalan ke neraka. Tu dipanggil irsyad. Irsyad dengan makna bimbingan. Okey, orang ada hidayatul irsyad, belum tentu dia ada hidayatul taufik. Hidayatul taufik ni Allah Ta'ala. Hidayatul taufik tu Allah Ta'ala yang taufikkan dia, yang bagi petunjuk untuk dia buat apa yang betul. Tu hidayatul taufik. Contoh, Abu Talib dia ada hidayatul irsyad. Nabi bimbing dia, tolong bagi tahu, suruh masuk Islam apa semua, dan dia tahu Islam tu betul. Dia tahu. Tapi dia tak ada taufik dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak selaraskan antara pengetahuan dia, bimbingan Nabi dengan kehendak Allah Ta'ala. Mana Allah tak bagi pada dia taufik. Ini yang kita bimbang. Kita bimbang apa? Bimbingan tu ada, datang kuliah, pengkuliah sendiri, orang dengar kuliah, adalah bimbingan kena buat gini, tapi tak ada taufik Allah Ta'ala untuk kita buat apa yang kita tahu. Tu dia panggil hidayatul taufik. Yang kita minta lah sembahyang tu apa dia? Hidayah mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tolong bimbing aku ke jalan yang lurus. Iaitu hidayah taufik.
Jadi jalan lurus apa dia? Semayang, aku boleh semayang. Puasa, aku boleh puasa. Pergi haji, aku boleh pergi haji. Ramai orang tahu apa nama haji itu wajib, tapi ramai juga yang tidak apa nama yang tidak simpan duit nak pergi haji. Tak ada kesungguhan. Kenapa tak ada kesungguhan? Sebab tak ada hidayah tu taufik. Tu maksudnya taufik. Jadi kata pengarang kita ni, orang yang ada taufik, Allah Taala dorong dia lil amalis soleh, sehingga dia buat amal soleh, unwanus sa'adah, itu tanda dia ni dapat kebahagiaan. Wa'lam, ketahuilah, anna unwanas sa'adati an yuwaffiqallahu al-'abda lil amalis soleh. Tanda kebahagiaan ialah Allah memberi taufik kepada hamba-hambanya untuk beramal soleh fi hayatihi, di semasa hidupnya, wa yuyassirahu lahu, dan Allah permudahkan dia untuk buat amal soleh. Mudah aja. Datang masjid tu tak rasa berat. Dia ada orang berat datang masjid, ada. Oh, yang berat datang masjid ni, oh susah, tua dah tak datang lagi. Berat dia. Adapun orang yang Allah permudahkan datang masjid, senang je datang, tak rasa berat, rasa ringan aja. Itu tanda. Itu tanda apa? Tanda kebahagiaan jadi ahli syurga tu ada. Kalau dengar orang susah je, senang je, ringan je tangan dia nak bagi sedekah. Kalau apa nama dengar apa nama apa-apa bantuan, orang minta bantuan ke, nak suruh datang masjid, tolong gotong royong ke, ringan je badan dia. Itu tanda dia ke arah kebaikan. Itu tanda dia. Kerana apa? Kerana lawan dia wa unwanasyaqawah, tanda-tanda kecelakaan pula. Alla yuyassira lil amali salih, tidak dipermudahkan dia untuk beramal soleh. Alla yuyassara, tidak mudah bagi dia nak buat amal soleh. Wa yubtala bil amali su, diuji dengan amalan-amalan buruk. Maknanya kalau suruh ajak pergi disko, laju je. Ajak pergi masjid, berat aje. Itu tanda apa? Tanda amal-amal buruk. Baik. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda apa? I'malu, kamu buatlah kerja. Beramallah kamu, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap manusia dipermudahkan berdasarkan apa yang diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan ke syurga, mudah untuk dia cari jalan ke syurga. Kemudian, man khuliqa lil jannah yussira li amali ahli jannah. Siapa-siapa yang dicipta untuk jadi ahli syurga, mudah baginya untuk jadi ahli syurga, untuk beramal dengan amal ahli syurga. Sebaliknya, wa man khuliqa lin nar, siapa-siapa yang dicipta ke arah neraka, mudah baginya untuk buat kerja ahli neraka. Jadi di sini pernah ada satu riwayat lagi, falima ya'malul mu'amilun. Kalau gitu buat apa kita buat kerja? Buat amal. Sebab sekarang sekarang Allah dah tentukan ni syurga, ni ahli syurga, ni ahli neraka. Jadi kalau Allah dah tentu lagu tu, kalau tentu lagu tu, tak aci je. Tak aci je, kita pun buat baik macam mana pun dah ahli neraka. Ni masalah panjang. Dibicarakan dalam isu qada dan qadar. Dibicarakan dalam isu qada dan qadar Allah Ta'ala. Maknanya dah Allah dah tentukan dah. Allah tentukan dah kita ni ahli syurga. Buat jahat macam mana, akhir sekali syurga juga. Kalau gitu tak aci ya. Ni panjang dibicarakan dalam ilmu qada dan qadar. Cuma bila saya tanya guru saya kata kamu buatlah amal sebaik-baik amalan, kerana kamu tak tahu kamu tu dicipta oleh ke syurga atau dicipta ke neraka. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Yang penting ada satu doa. Sebab itulah sebahagian ulama kata benda ni di sisi ilmu Allah berlaku. Sebab itulah ada satu doa dia disebahkan kepada Umar Al-Khattab. Umar ketika tawaf pernah cakap, Allahumma in kunta katabtani fi ummul kitabi syaqiyya, fi ummil kitab syaqiyya famhuhu waktubni sa'ida. Ya Allah, sekiranya kamu tulislah nama aku tu
sebagai ahli neraka, tolong tukar biar jadi ahli syurga lah ya Allah. Ada doa minta dengan Allah Ta'ala. Dalam riwayat lain, dalam cerita tentang bulan Ramadan, bulan Ramadan Allah Ta'ala akan bebaskan daripada api neraka setiap malam Ramadan sejumlah beribu-ribu orang, qadis taujabun nar, yang mana dia ni pada dasarnya ahli neraka. Allah bebas. Jadi yang ni kita tak tahu di sisi ilmu Allah Ta'ala. Semua di sisi ilmu Allah Ta'ala berlaku. Jadi kerja kita apa? Kerja kita jangan sibuk tanya kerja Allah. Kerja kita buat amal supaya kita jadi ahli syurga. InsyaAllah tak heran bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memasukkan ke dalam syurga siapa-siapa yang dia kehendaki. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah Ta'ala memasukkan siapa yang dikehendaki dalam syurganya, dalam rahmatnya. Saya dengar tadi, saya dengar ceramah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia cerita di England ada seorang perempuan, dia masuk Islam, dan bila mana ibu dia, mak dia sakit, dia jaga mak dia. Mak dia Kristian. Jaga mak dia, dia berharap sungguh-sungguh supaya mak dia ni masuk Islam. Dia jaga dengan sebaik-baiknya lah, kesungguhan dia tu. Kesungguhan si anak ni jaga mak dia apa semua, sehingga mak dia hampir nak meninggal dunia. Dia duk ajar syahadah apa semua. Mak dia nak meninggal dunia dah. Dia tanya, apa yang kamu nak daripada aku wahai anak? Nak mak mati dalam Islam je tu. Habis kalau nak mati Islam, aku kena cakap apa? Mak dia tanya. Kata anak ni, kamu kena cakap la ilaha illallah. Cakap la ilaha illallah. Baru masuk Islam. Kemudian dia pun bimbang juga. Dia bimbang macam mana? Sebab tak ada saksi. Dia dengan mak dia je. Kalau tak ada saksi, takut-takut bila mak dia mati, dibawa mak dia ke tempat pengkebumian Kristian. Maka dia pun telefonlah pejabat agama. Pejabat agama tu di England, datanglah dua orang untuk menjadi saksi. Mak dia sudah nak mengucap. Mak dia pun mengucaplah asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dia pun kata marhaban bi malaikatillah, dengan bahasa Inggeris lah. Marhaban bi malaikatillah, selamat datang malaikat-malaikat Allah. Kemudian meninggal dunia. Walaupun dia tak semayang satu rakaat pun, walaupun dia tak buat apa-apa pun selepas dia masuk Islam, dia ahli syurga. Ini rahmat Allah Ta'ala kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi yang penting bagi kita sekarang ialah buat amal tarik rahmat Allah Ta'ala. Buatlah apa-apa benda yang menyebabkan Allah Ta'ala sayang kita. Jadi bila Allah Ta'ala sayang kita, dia tak masukkan kita ke dalam neraka, dia masukkan kita ke dalam syurga. Kita ni ahli syurga ke ahli neraka? Tak tahu. Yang penting tanda-tanda yang Nabi beritahu, kalau ringan buat baik, itu ada dah tu tanda-tanda ahli syurga. Ada dah tu. Tapi jangan sedap duduk pula. Tak apa, aku ni ada dah ahli syurga dah aku ni. Kenapa sedap duduk? Jangan sedap duduk pula. Sebab ada hadis lain lagi. Hadis lain lagi Nabi sebut apa? Nabi sebut, wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha qadra shibrin fayasbiquhu al-qada fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada orang, hadis ketiga dalam Riyadhus Salihin, dalam hadis 40. Ada orang, kata Nabi SAW, buat kerja, beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga dia dengan syurga tu sejengkal lagi nak masuk syurga. Kalau mati masuk syurga, tiba-tiba sejengkal nak masuk syurga tu, dia berubah pergi jadi buat kerja ahli neraka, maka masuk neraka dia. So kalau kita duduk baik-baik sekarang, jangan duduk rasa sedap pula. Ahli syurga aku ni, takut sejengkal nak syurga, mati, na'udzubillah min dzalik. Jadi gini, kita teruskan dengan amal kita. Jangan ada rasa takabur, jangan ada rasa sombong. Kemudian jangan tinggal doa. Doa apa? Doa husnul khatimah yang Nabi SAW ajar mengikut riwayat Ummu Salamah dan riwayat Anas bin Malik. Dua orang yang rapat dengan Rasulullah tanya soalan yang sama. Apa soalannya?
Nabi suka baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang tukar-tukar hati, tolong kekalkan hatiku atas agamamu. Maka Anas bin Malik tanya soalan yang sama. Ummu Salamah pun tanya soalan yang sama. Anas bin Malik khadam Rasulullah, Ummu Salamah isteri Rasulullah. Dia tanya apa? Dia kata, kenapa ya Rasulullah banyak kali sangat baca doa ni? Dia tanya Rasulullah, kenapakah terlalu banyak kami dengar kamu ni baca doa yang sama? Wahai Tuhan yang membolak balik hati, tolong kekalkan hatiku atas agamamu. Siapa tanya? Dua orang ni tanya. Sahabat Rasulullah, seorang isteri, seorang sahabat. Baik, Nabi pun jawab, innal qulub, sesungguhnya hati-hati manusia, baina isba'aini min asabi'ir rahman, berada di bawah genggaman kekuasaan Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, dia boleh ubah ikut kehendak dia. Baik kaki masjid, kaki masjid. Baik kaki masjid, baik kaki masjid. Tua nak mati, tukar. Kaki dandut, kaki disko. Boleh Allah tukar? Boleh. Jadi Nabi kata, terlalu apa nama, hati kita ni terlalu mudah berubah ikut apa yang Allah nak ubah. Sebab tu dia panggil qalbun. Qalbun ni maksud dia berubah. Qalbun tu hati. Apa maksud qalbun? Berubah. Kita kan senang, hati kita senang berubah. Pagi ni pergi kedai makan, niat dalam hati nak makan nasi kerabu tu, confirm tu. Pergi sampai kedai, nasi kerabu, rasa sedap nasi dagang, tukar kejap-kejap nasi dagang. Hati kita kalau buat nasi dagang, nasi kerabu tu okey lagi, taklah bawa ke neraka, takut tukar benda lain. Yang ni na'udzubillah min zalik. Jadi Nabi ajar supaya kita kena banyak berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita dikekalkan hidayah dan petunjuknya sampai ke kita mati jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa dia apa dia? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya pesan pada anak saya kata, kita ni semayang, waktu paling kuat Allah terima doa, paling power Allah terima doa dalam semayang kita ialah hujung sebelum kita salam. Sebab kita habis kerja. Bila habis kerja ni Allah suka. Kita buat apa-apa benda, bila kita siap buat kerja, Allah suka tak? Suka. Jadi waktu Allah suka tu kita minta benda. Anak kita, kalau kita suruh dia basuh kereta, bila siap basuh kereta tu kan, kita suka nak bagi duit kat dia. Betul? Waktu duduk basuh tayar, apa tak nak bagi duit lagi, bila siap tu, ambil duit ni. Tak. Allah Ta'ala, walillahil mathalul a'la. Baik, Allah Ta'ala bila dia tengok hamba dia ni semayang, ujung nak siap semayang dah, Allah suka. Bila Allah suka, fil alamina innaka hamidum majid tu, jangan salam dulu, doa dulu. Jadi situ banyak doa tu. Antara doa, kalau malah macam mana pun jangan tinggal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, barulah salam. Tu malah sangat tu. Kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, salam dah. Kadang-kadang kita pergi masjid tu, kita pergi masjid geram juga Pak Imam ni. Dia Pak Imam. Bila Pak Imam patutnya bacalah doa lepas fil alamin innaka hamidum majid. Kita makmum tak? Kita nak baca doa. Rupanya sampai wa ala ali Muhammad tu dia salam tu. Kita doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kejap dia assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun ngumpak lah tu Imam karuk sungguh. Ngumpak lah kita ni. Patutnya bila mana? Bila habis fil alamin innaka hamidum majid, imam kena baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa Abu Bakar. Doa Rasulullah ajar pada Abu Bakar. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa selamat daripada ajaran sesat Dajjal. Kemudian Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Doa minta Allah ampun semua dosa dulu kemudian akan datang.
Akhir sekali, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tu semua adalah riwayat hadis tu. Ustaz malah macam mana pun jangan tinggal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, baru salam. Sebab doa ni adalah doa untuk kita selamat daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. InsyaAllah lepas ni kita tinggal pendek ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sebelum ni Allahumma salli ala, kalau sebelum ni fil alamin innaka hamidum majid, baru salam. Lepas ni tambah satu lagi, fil alamin innaka hamidum majid ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi. Sambung sikitlah. Kalau jadi imam lagi penting untuk dibaca panjang sikit, sebab makmum ramai nak baca doa, sebab makmum dengar kuliah. InsyaAllah dia nak baca. Tawus, seorang ulama, dalam kitab Kashifatus Saja sebut, Tawus ni bila dia dengar anak dia semayang, fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia berpesan semayang semula. Dia suruh semayang semula. Kenapa apa? Kau tak baca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah jauhkanlah aku daripada azab neraka, wa min azabil qabri, jauhkanlah aku daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, jauhkanlah aku daripada ujian hidup, ujian mati. Ujian hidup banyak ke sekarang? Ujian hidup, ujian mati. Waktu nak mati tu ujian juga, lepas mati tu ujian juga. Ujian apa? Ujian bukan akhir tanya. Kita kalau anak nak ambil ujian tu bukan main, susah hati lagi. Baru SPM, kalau tak lulus tak ada apa, tak ada siapa nak pukul pun. Tapi ujian lepas mati ni, ujian apa? Ujian bukan akhir ni. Ujian bukan akhir tu. Ada fikir anak kita selamat atau diri kita selamat? Orang tak fikir. Kalau tak fikir, kena fikir. Cara tak nak dia bagi kena ujian yang berat dalam kubur, suruh dia baca doa tu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Akhir sekali, wa min fitnatil masihid dajjal. Tolong selamat daripada Masih ad-Dajjal. Dajjal ni akhir zaman baru timbul. Tapi doa ni Nabi ajar bila? Nabi ajar sahabat lagi. Sebab apa? Sebab ada hadis lain lagi. Nabi kata dajjalun kazzabun. Antara tanda-tanda akhir zaman ialah lahirnya dajjal yang menipu, yadda'una nubuwah, ngaku jadi nabi. Iaitu ajaran sesat. Ayah Pen bukan yang nabi lagi, dia mengaku jadi Tuhan lagi. Tuhan Harun mengaku jadi Tuhan juga. Jadi geng-geng ajaran sesat ni, siapa dia ikut? Ayah Pen, Ustaz Mak Ayah ikut. Ustaz lepas Universiti Azhar, isteri dia Kamariah Ali, suami isteri, kedua-dua lepas Azhar, dua-dua ikut Ayah Pen. Dua-dua ikut Ayah Pen. Suami dia tu iaitu Ustaz Mak Ayah tu guru kelas saya tingkatan 4 tu. Ustaz Muhammad Beya ngajar saya kat Mahat. Nak bagi tahu bukan orang main-main. Tapi terlibat dengan ajaran sesat. Jadi kita tak takut ke? Kalau kita takut, mohon baca wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal. Jadi benda-benda macam ni lah. Jadi kesimpulannya nak bagi tahu bahawasanya kita tak tahu kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Tapi kalau ada tanda-tanda ahli syurga, jangan duk rasa sedap duduk. Sebab kita ni kaki masjid, jangan rasa takabur, jangan rasa sedap duduk. Satu lagi, kena sentiasa memohon rahmat Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah kekalkan kita sampai bila-bila sebagai orang yang beramal dengan amalan ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Walamma qabadallahu alqabdatain qala liqabdatis su'ada haula'i lil jannah wa bi'amali ahli jannah ya'malun. Wa qala liqabdatil ashqiya haula'in nar wa bi'amali ahli an-nar ya'malun. Baik. Bila mana Allah Taala, hadis riwayat Al-Hakim, bila Allah cipta manusia ni kan, Allah pegang macam mana dengan jari dia, mana ada jari Allah Taala ni. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Kemudian tapi terjemah ni, ketika Allah menggenggam kedua-dua genggaman, kemudian dia bubuh dalam
bracket kekuasaan. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berkata kepada satu kumpulan ahli-ahli syurga. Kumpulan ahli-ahli syurga, haula'il jannah, mereka ini aku cipta untuk syurga. Wa bi'amali ahlil jannati ya'malun, dan dia akan bekerja beramal dengan amal ahli syurga. Yang ni pula, haula'i, mereka ini adalah kumpulan ahli-ahli neraka, maka mereka akan buat kerja sebagai ahli-ahli neraka. Soalannya, kita duduk mana? Duduk belah ahli neraka ke belah ahli syurga? Tak tahu. Harap-harapnya duduk belah ahli syurga. Soalannya, boleh tak geng-geng yang Allah Ta'ala bagi tahu kamu ni adalah golongan ahli neraka bertukar lagi lompat jadi ahli syurga? Boleh ke tak? Tu soalan. Orang tanya belaka ni. Tu soalannya. Kalau berdasarkan doa Sayyidina Umar doa tadi, yang saya sebut tadi, Allahumma in kunta katabtani fi ummil kitab syaqiyya famhuhu waktubni sa'ida. Kalaulah tertulis sebegitu sebagai ahli neraka, tolong senaraikan aku sebagai ahli syurga. Jadi yang ni di sisi ilmu Allah belaka. Di sisi ilmu Allah belaka, kerja kita adalah berusaha untuk beramal dengan ahli syurga dan doa banyak-banyak, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah lepas isyak pun tunggu lagi kuliah ni. Mana minat syurga lah tu. Harap kita lah, tapi jangan sedap duduk lepas ni. Orang lain sibuk tengok TV waktu ni. Cerita I See Your Voice, tengok. Contohlah, aku tak tahulah malam ni bila. Siap lagi. Apa aku ditinggal TV, aku pergi kuliah. Dengar kuliah kira baik dah aku. Jangan ada gitu pula. Jangan ada perasaan gitu. Kalau ada perasaan gitu, cepat-cepat tepis. Tepis cepat-cepat. Sebab bimbang. Takabur dan riak sombong itu membawa kepada peluang syaitan kacau pula. Na'udzubillah min zalik. Habis itu. Kemudian dia pun ajar cara. Ahsin al-amal, baikilah amal ibadat. Thumma tamid ala fadlillahi dunah. Kemudian bergantunglah kepada rahmat Allah Ta'ala. Yang penting kita buat ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Semayang kita baik, sebaik-baik semayang. Puasa kita sebaik-baik puasa. Korban kita sebaik-baik korban. Selebihnya serah pada Allah lah. Jadi kata perkara ni, thumma alam annal mu'minal basira biddin. Ketahuilah orang beriman yang celik agama dia, ar-rasikha fil ilmi wal yaqin, yang kukuh ilmu dan keyakinannya, huwallazi yuhsinul amali lillah, ialah orang yang sentiasa memperbaiki amalan kerana Allah Ta'ala. Maknanya makin hari makin baik, makin hari makin baik. Kalau dulu sembahyang jemaah subuh, asar, subuh, maghrib, maghrib isyak sahaja, tahun depan dia dah naik dah, subuh, maghrib, isyak, zuhur, asar, tak lagi. Tahun seterusnya tiap-tiap waktu sembahyang jemaah. Jadi makin tua makin soleh, makin tua makin soleh. Wa yajtahidu fi dhalika bikulliyati, dia berusaha sungguh-sungguh untuk memperbaiki amalan-amalan ia. Kemudian thumma ya'tabidu 'ala Allahi wa 'ala fadli, kemudian dia berserah kepada Allah Ta'ala dan kepada anugerah Allah Ta'ala. Wala ya'tamidu 'ala amalihi wa ihsanih, dia tidak juga berpegang kepada amalan dia dan ihsan dia. Maknanya kita buat amal kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita jangan ingat dengan amal aku ni kok masuk syurga. Tak. Kenapa? Kerana yang akan membawa kita masuk syurga dengan amal kita ke dengan kesian Allah? Dengan kesian Allah. Allah kesian. Apalah, aku kesian kat kau masuk syurga lah. Tu sebenarnya. Bukan kerana amal kita. Tapi masalahnya, nak dapat kesian Allah tu, kalau tak semayang agak-agak Allah kesian tak? Nak kesian apa semayang tak? Jadi kita kena faham, usaha kita sentiasa memperbaiki amal soleh kita. Baiki amal soleh kita. Lepas tu kita serah pada Allah. Ya Allah, dengan rahmatmu tolong masukkan aku dalam syurga. Sebab tu apa-apa kita minta dengan Allah, akhir sekali kita kata bi rahmatika ya arhamar rahim, dengan rahmatmu juga ya Allah. Baik. Wa ala hadzal wasfi madal anbiya wal ulama was salihus salaf wal khalaf alaihimus salatu wassalam war rahmatu war ridwan. Inilah yang dipegang oleh para nabi, para ulama, orang-orang soleh dulu dan kemudian.
Ini berdasarkan hadis Nabi. Ada hadis Nabi. Hadis Nabi dalam muka surat 74 tu. Nabi kata apa? La yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi. Ketahuilah, tidak ada seorang pun boleh masuki syurga dengan amalan dia. Qalu, sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, kamu begitu juga ke? Sebab sahabat tengok Rasulullah ni amal banyak. Kan Rasulullah pernah semayang 2 rakaat 6 juzuk baca. 6 juzuk. Rakaat pertama Ibnu Abbas ceritalah, aku tengok Rasulullah semayang, aku ikut belakang dia. Waktu tu semayang apa? Semayang tahajud. Rasulullah bacalah surah Baqarah. Baca surah Baqarah. Baca surah Baqarah sampai habis. Surah Baqarah 2 juzuk suku. 2 juzuk suku. Bayangkan 2 juzuk ni maknanya berapa helai? 1 juzuk 20 helai. 1 juzuk 20 helai kan? 1 juzuk 10 helai, 20 muka. 10 helai, 20 helai. 20 helai dia baca. Sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 2 juzuk suku. Kata Ibnu Abbas, rokok tu. Ibnu Abbas kata rokok lah Rasulullah. Kejap, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala. Masuk Ali Imran pula. Masuk Ali Imran. Sampai Rasulullah baca Ali Imran sampai habis. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ibnu Abbas kata, rokok dah tu. Berapa juzuk dah? 4 juzuk lebih. Lantan lalu 4 juzuk. Kemudian ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha masuk an-nisa pula. Ibnu Abbas kata tak lagi ni. Berhenti sembahyang Ibnu Abbas pun siapkan sembahyang sendiri. Tengok-tengok 6 juzuk 1 rakaat. Tak silap 1 rakaat ke 1 kali sembahyang, tak ingat dah. Nak bagi tahu Rasulullah sembahyang banyak lagu tu. Rasulullah sembahyang banyak lagu tu. Rasulullah kata setiap kamu tidak boleh masuk syurga dengan amal. Sahabat tanya, kamu ni ya Rasulullah, amal banyak pun tak boleh masuk syurga juga dengan sebab amal ke? Wala anta ya Rasulullah, kamu macam mana? Kalau kami memanglah masuk syurga sebab Allah kesian kami, sebab amalan kami sikit sangat. Kamu sendiri tu amalan banyak. Betul? Dia tanya Rasulullah SAW. Sahabat tanya. Apa Rasulullah jawab? Wala ana, aku pun sama. Aku masuk syurga bukan sebab amal aku banyak, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Sebab Allah kesian kat aku je. Sebab itulah tuan-puan, bila kita sembahyang jenazah kita baca apa? Allahumma ighfir lahu, ya Allah kau ampunkanlah si mati ni. Warhamhu, kau kesian kat dia. Kau kesian kat dia. Jadi itulah harapan kita, moga Allah kesian kat kita. Amin ya rabbal alamin. Macam mana nak Allah kesian kat kita? Duduk dalam kuliah, kita pergi sembahyang subuh, sejuk-sejuk pun pergi. Allah tengok, datang juga dia. Tua-tua dah pun datang juga. Aku kesian kat dia. Tak apalah, kita nak kesian. Tengok apa nama, mungkin pun tak ada duit pun sedekah juga. Allah tengok, Allah kesian kat pakcik ni. Walaupun miskin, anak ramai, sedekah juga. Kita nak lagu tu. Moga-moga kita dapat kesian Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tengok lagi. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yajtahid al-amal ila al-ghayah wa nihayah hatta tawarramat qadamahu min tul al-qiyam bil lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ni ila al-ghayah wa nihayah, semaksimum mungkin dia amal soleh hatta tawarramat qadamahu, bengkok kaki. Kita bengkok kaki sebab main futsal. Kita Rasulullah SAW dulu bengkok kaki sebab diri lama. Wa amma alladhi yajtahid fil amal salih wa ya'tamidu 'alayha fa huwa mu'jibun bi nafsihi. Ni bahaya. Ni geng-geng bahaya ni. Wa amma alladhi, adapun orang yang rajin buat amal soleh, wa ya'tamidu 'alaiha, kemudian dia bergantung dengan amalan tu untuk dapat masuk syurga.
Aku masuk syurga dah sebab aku ni semayang tak pernah tinggal. Sejak aku balik tu tak pernah tinggal semayang. Quran hari-hari sejuzu. Syurga dah aku. So dia berharap dengan amalan dia, bukan berharap dengan rahmat Allah. Yang ni bahaya. Kenapa bahaya? Fahuwa mu'jibun binafsihi. Mu'jibun binafsihi, dia ni ada ujub dengan diri dia. Jari'un ala rabbih. Dan dia ni jari, biadab. Jari, asal jari, berani. Biadab dengan Allah Ta'ala. Wa rubbama yubtala liyastabina lahu ajzuhu wa adamu salahiyatihi li syai'in minas salihat. Dia kata, mungkin Allah uji dia sehingga nyata kepadanya kelemahan diri sendiri dan tiada upaya melakukan amal soleh tanpa rahmat Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "La fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu samiun alim." Sekiranya tidaklah kerana karunia Allah Ta'ala dan rahmat Allah Ta'ala kepada kamu sekalian, nescaya tidak seorang pun daripada kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Kita baik ni kerana Allah kesian kat kita. Dia yang jaga kita. Dalam Quran sebut wa huwa yatawallas salihin. Dia atur urus kehidupan kita. Jadi kita kena sentiasa bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan kerja kita buat amal baik-baik. Kemudian berharaplah kepada rahmat Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi syurga kepada kita sebab kita berusaha untuk memperbaiki amal kebaikan kita. Dan dia pun bawa satu cerita. Cerita terakhir ni. Sebelum kita berhenti. Wa kama balaghana, sampai cerita kepada kita, anna abidan abadallaha khamsami'ati sanah. Ada seorang ahli abid, ahli ibadat, abadallah, beribadat kepada Allah. Lama mana? Khamsami'ati sanatin, 500 tahun. Orang zaman dulu umur panjang. Kita ni tak ada lah umur 500. Kalau ada di kalangan kita umur 500 tak tahulah. Umur 80 pun nyanyuk dah. Umur 90 pun nyanyuk dah. Ni umur 500 tak tahu lah. Umur ada apa mak saudara isteri saya tu umur 90 lebih. Bongkok tu. Bongkok perempuan, bongkok. Kalau umur 100 ni agak teruk lah. Nak bagi tahu, tapi orang zaman dulu Allah bagi umur 500 tahun. Umur 900 tahun, umur 1000 tahun. Orang zaman dulu, kita ni Nabi dah bagi tahu umur kita 70-80 je, 60-70. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku antara 60 ke 70. Tu je. Kebanyakannya lah ada, bukan tak ada. Kalau orang umur lebih tu, itu orang yang paling baik. Nabi bersabda, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang paling baik ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalan dia. InsyaAllah Haji Mahmud dapat kat dia. Untung dia amalan pun baik. Tahun ni sebelih lembu tak? Sebelih. Umur 82, umur 28 tunggu ambil daging je. Orang 82 tu yang sebelih. Maknanya adalah ada kelebihan orang umur panjang. Saya tengah buat buku ni, duk fikir nak buat buku sebaik-baik manusia. Orang manusia yang paling baik tajuk dia. Sebab Nabi banyak mention. Antaranya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah yang ngajar Quran, yang belajar Quran. Satu. Yang lain pula, khairukum, sebaik-baik kamu, khairukum li ahli, ialah yang paling santun dengan isteri dia. Juga. Kemudian khairukum, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang paling banyak bagi manfaat pada orang lain. Ada juga hadis. Seterusnya, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu wa hasuna khuluquhu, yang paling panjang umur dia dan paling baik amalannya. Jadi saya nak himpun hadis-hadis Nabi yang Nabi kata orang yang paling baik ialah, jadi hari ni kita belajar 4 dah. Yang paling baik pertama kita belajar tadi, ia belajar Quran, ngajar Quran. Yang paling baik kedua, panjang umur, baik amalan. Yang paling baik ketiga, suka bagi manfaat pada orang lain. Yang paling baik yang keempat, paling santun dengan isteri dia. Jadi kita tengok aku ni umur tak tahulah nak dapat panjang macam Haji Mahmud dapat ke tak, wallahu alam.
Aku ni ngajar Quran pun dok, belajar Quran pun dok. Aku ni bagi manfaat ke orang lain pun dok sangat. Tapi aku dengan isteri aku cukup santun. Harap-harapnya jadi baik sebab tu lakunya. Maknanya ada orang ni pula rajin ngajar Quran, tapi isteri tengok dia tu pun takut dah. Bunyi motor, balik dah orang tua tu. Padahal balik ngajar Quran. Ada kan ustaz-ustaz balik ngajar Quran tengah malam. Bila tak ada kat rumah tu, bahagia je isteri. Bunyi motor balik, dah balik dah orang tua tu. Maknanya baik dia kat mana? Baik dia kat ngajar Quran. Dia adalah ciri baik tu. Ciri baik. Sebab kita kalau nak dapat semua ciri baik yang Nabi sebut tu susah. Takkanlah kita panjang umur pun kita, manfaat pada orang lain pun kita, ngajar Quran pun kita, baik dengan isteri pun kita. Maknanya kau dapat semua atas kita belaka tu, alhamdulillah Nabi dah kita tu. Macam Nabi dah tu. Tapi kalau adalah satu ruang, dua ruang, tiga ruang yang kita dapat, harap-harapnya dari sebab tu kita jadi orang baik. Alhamdulillah. Jadi kita tengok, mungkin aku dengan isteri aku ni, aku tak boleh tengok dan isteri aku penat. Kalau dia penat sikit, aku turuh basuh pinggan, aku turuh basuh basuh kain. Contoh, dia memang macam tu. Ada kan yang suami yang isteri kata, sampai isteri kata, aku rasa suami aku ni diidamkan oleh semua wanita-wanita. Kalau begitulah suami isteri kita cakap gitu kat kita, insya-Allah bagus tu. Kalau isteri kata, aku rasa suami aku ni tak ada siapa nak aku yang nak dia ni. Tu pun terpaksa. Kalau aku tak ada harapan tu nak jadi orang terbaik kerana apa? Kerana baik dengan isteri. Baik dengan anak. Garang tak bertempat. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Ada seorang hamba Allah ni, dia ni suka puasa sunat, tapi garang yang sangat. Anak-anak takut dengan dia, isteri pun takut, tapi puasa sunat rajin, mengajar masjid rajin, tapi dengan keluarga dia cukup garang. Anak dia cakap kat saya, ayah saya ni tak masuk syurga sebab apa? Sebab buat baik dengan isteri, buat baik dengan anak dah garang sangat. Tapi saya harap dia masuk syurga dengan sebab dia puasa banyak. Isnin kami puasa, baca Quran banyak, dia kata. Tapi kalaulah Allah Ta'ala ambil kira dia dengan anak dia dengan mak dia dengan mak saya, dia kata, rasa payah dah syurga dah dapat kat dia. Garang sungguh. Dia kata dia sendiri dah cakap kat saya tu. Dia cakap. Tapi saya harap Allah Ta'ala tengok dia di tempat lain lah. Kelebihan lain banyak lagi. Kelebihan dia, kalau orang-orang apa nama sakit ke apa, dia baca ayat Quran, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Kalau kalau orang berniaga tak laku kan, dijumpa dengan dia puasa sunat, kemudian dia doa, dia buat tu buat ni, kedai tu laku balik. Orang pergi rumah dia sebab dia seorang yang kuat sembahyang, kuat tahajud, tapi dia tak boleh dengan isteri dia. Garang sungguh. Dengan anak dia pun garang sungguh. Saya tengok takut kegarangan dia. Tapi mungkinlah dia tak baik kat situ, dia baik tempat lain. Kalau nak tu cari semua perfect belaka, payah nak cari. Payah nak cari. Jadi di sini nak bagi tahu hamba Allah ni, dia buat amal ibadat 500 tahun. Bila hari akhirat, Allah Ta'ala bagi tahu dia, ya abdi, wahai hambaku, udkhulil jannah, pergi masuk syurga, bi rahmati, dengan sebab aku kesian kat kau. Kau masuk syurga dia sebab aku kesian je. Dia masuk syurga, dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Dia kata, ya Rab, ya Allah, bal bi amali, patutnya aku masuk syurga sebab aku buat amal banyak 500 tahun tau. 500 tahun aku buat amal, patut dengan sebab 500 tahun tu aku buat amal lah aku masuk syurga. Apa sebab dengan kau kesian kat aku? Aku masuk syurga bukan sebab kau kesian, sebab amal aku. Allah Ta'ala kata, okey, nak kira sangat? Boleh. Kita buat kira okey. Fayamurullahu bihi, Allah Ta'ala pun arahkan, fayuhasabu ala nikmatil basar. Allah Ta'ala ambil mata, nikmat boleh memandang. Fatastaghriqu jami'a ibadatihi, dengan sebab mata tu ditimbang,
seluruh ibadat dia kalah dengan timbang. Nikmat mata, ibadat 500 tahun. Berat nikmat mata ke berat ibadat? Berat nikmat mata lagi. Maknanya orang ibadat 500 tahun tu nak bayar nikmat mata Allah pun tak mampu. Baru nikmat mata. Alah, tuan-puan tak tengok banyak dah. Tuan-puan tengok nikmat buah pinggang je. Allah bagi buah pinggang ni selamat, alhamdulillah, comel-comel buah pinggang ni. Tak. Ada kawan kita yang kena dialisis tu, berapa ratus dia kena bayar sekali dialisis? 300. Berapa kali seminggu? 3. 900. Sebulan? Sebulan 900 kali 4. Berapa? 3,600. Tu baru apa nama? Baru buah pinggang. 3,600. 3,600 tu baru buah pinggang. Tu pun taklah sempurna sangat boleh hidup. Berapa jam tu situ. Kena jolok ni. Kita tak kena jolok lagi. Lepas tu buah pinggang jalan okey-okey je. Tak perlu bayar lagi. Habis nak challenge. Aku tak apa dah. Syurga dah. Semayang sunat ba'diyah isyak, orang lain buat 2 rakaat, aku buat 4. Kira okey dah aku tu. Okey dah. Nak lawan, baru umur pendek lah tu. Buat amal. Maknanya kita masuk syurga ni bukan sebab kita buat amal, tapi sebab Allah kesiankan kita. Tu kena faham tu. Faham kat situ. Sebab itulah, ya Allah, dengan rahmat kasih sayang-Mu jua, ya Allah, Kau ampunkan aku, Kau masukkan aku dalam syurga. Kena cakap dengan rahmat kasih sayang-Mu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan sebab Kau kesian kat aku belaka ni, Kau jadikanlah anak-anak aku soleh. Dengan sebab Kau kesian kat aku, Kau jadikanlah ni. Dengan sebab Kau kesian kat aku. Kan biasa bi rahmatika ya arhamar rahimin tu belakang-belakang ada. Sebab nak bagi tahu semua yang Allah bagi kat kita ni sebab Allah kesian kat kita. Sebab itulah ada seorang ustaz, dia kata duit zakat orang Islam sekarang banyak habis untuk bayar orang dialisis je, dia kata. Orang dialisis kan nak bayar sendiri, tak ada duit. So Jabatan Agama, Majlis Agama Islam bantu macam mana? Tolong bayar. Jadi duit zakat kita banyak habis pada tolong bayar orang sakit je. Jadi antara cara kita nak supaya kita ni tidak menghabiskan duit zakat orang ramai, caranya apa? Jangan minum air gas tu lah. Jangan kencing manis. Jangan apa, kencing manis tu penyebab apa nama? Buah pinggang antaranya. Kakak ipar saya kat doktor tu, dia kata itulah penyebab apa nama buah pinggang rosak kerana kencing manis, dia kata. Sebab itulah kalaulah doktor kata kamu ni kencing manis, kamu kena makan ubat kencing manis. Makan, jangan tak makan. Makan ubat kencing manis. Sebab apa? Sebab kalau kencing manis okey, gula okey, insya-Allah buah pinggang bertahan lama. Kalau tak, buah pinggang rosak. Bila buah pinggang rosak, duit tak ada, ambil duit zakat. Jadi paling bagus sekali, jangan kena kencing manis lagi. Caranya, jangan makan manis, jangan minum manis. Jangan makan nasi malam-malam. Lepas kuliah jangan makan. Sudah. Yang tu susah. Yang tu susah. Jadi apa nama banyak duit pejabat zakat menghala ke situ. Kata ni apa nama Ustaz Luqman bagi tahu. Ustaz Luqman kan amin Baitul Mal. Dia pemegang amanah Baitul Mal. Dia kata banyak duit zakat sampai ke situ. Harap-harapnya kita tidak menghabiskan duit zakat sebab itulah. Moga-moga kita sihat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah ceritanya. Jadi bila Allah Taala kata, okey, kalau gitu aku kira tengok-tengok baru nikmat mata. Kalah dah amalan 500 tahun. Maka faya'muru bihi ilan nar. Maka Allah Ta'ala arahkan pergi ke neraka lah. Sebab ibadat kau 500 tahun tu pada mata je. Jadi tak pandai lagi dengan nikmat telinga. So neraka lah. Cakap gitu fayaqul, orang ni kata ya Rabb, ya Allah, adkhilnil jannah, masukkan aku ke dalam syurga bi rahmatik, sebab kau kesian kat aku ya Allah. Barulah Allah Ta'ala bawa dia pergi ke syurga. Cakap besar sangat tak? Jawabnya ke neraka lah. Tapi sebab Allah ni rahmat, ke syurga juga orang ni.
Inilah nak bagi tahu bahawasanya kita ni perlu memperbaiki amalan kita supaya Allah kesian kat kita. Bukan kita buat amalan kita kerana kita dapat masuk syurga. Tak. Kita takkan dapat masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah susah kita nak dapat melainkan dengan baik amalan kita. Jadi kita semayang, kita puasa sehingga Allah kesian kat kita. Bila ada kesian Allah, maka Allah Ta'ala pun masukkan kita ke syurga. Jadi insya-Allah kuliah akan datang saya akan senaraikan amalan-amalan yang boleh dapat rahmat Allah. Apa amalan? Kita tukar tajuk sikit. Saya akan senaraikan. Pertama, buat gini. Kedua, buat gini. Ketiga, buat gini. Ada lebih kurang dalam 10 amalan-amalan. Contoh selawat, boleh dapat rahmat Allah. Semayang, boleh dapat rahmat Allah. Lagi, bagi makan kepada binatang, boleh dapat rahmat Allah. Kan ada kan orang pendosa, ya Allah Ta'ala bagi rahmat sebab dia bagi minum anjing. Jadi saya akan senaraikan. Dan saya dah buat dah apa nama nota tu, buku tu. Apa nama? Asbabu rahmatillah, sebab-sebab dapat rahmat Allah. Yang tu kita bincang 2 minggu akan datang. Wallahu a'lam. Sekarang tu saja. Kalau ada soalan boleh tanya, tak ada kita berhenti. Dah 10 lebih ni. Sebab tuan-puan nak balik apa nama, nak buat